Okey, maaf kepada anda yang menunggu. Kadang-kadang dia masuk, kadang-kadang dia keluar. Macam itulah hidup kita sebagai bujang kan. Kadang-kadang kita ceria, kadang-kadang kita tak. Terima kasih kepada anda yang menonton dan terima kasih hari ini sebenarnya banyak cerita dan juga perkara yang kami nak kongsikan dengan anda. Maaf sekali lagi atas kesilapan dan juga masalah teknikal sikit tadi. Nak masuk, keluar, tiba-tiba tak muncul pula muka moderator kan. Okey, saya Ehsan Dahaya. Terima kasih kepada anda yang menonton untuk workshop Edas Rawani hari ini. Kita nak cakap pasal single, banyak persoalan-persoalan kita nak kemukakan kepada anda. Nanti saya nak perkenalkan kepada anda kepada dua tetamu kita hari ini yang cukup istimewa sebab kita nak panjang lebar, kita boleh juga kita buka ruang chat untuk anda bertanyakan apa sahaja soalan, terutamanya tak kisahlah usia anda ketika ini berapa, tetapi selepas itu apa yang perlu kita lakukan dan juga kita buat menjelang hari persaraan kita. Kategori tua ni sama ada umur 50, 55 yang dah boleh keluar ke WSP ataupun masuk umur 65 dah kategori sebagai warga emas. Kalau warga emas ni kadang-kadang dapat 50 ke 70% kan diskaun nak pergi ke mana-mana, tapi saya nak perkenalkan dulu kepada anda antara tetamu-tetamu kita yang akan bersama dengan saya selama 1 jam ini. Okey, itu dua tetamu saya hari ini sehingga pukul 12 nanti insya-Allah kita cuba habiskan, tapi kita nak berkongsi juga nanti dengan anda yang mungkin ada soalan, ada pertanyaan, boleh saja ke ruang chat itu nanti saya akan bacakan. Tetapi ada persoalan-persoalan saya nak timbulkan. Anda dah lama ke single dan juga kadang-kadang kita tak faham kan kenapa susah sangat nak dapat pasangan, tak kahwin-kahwin. Tetapi apa yang boleh saya kongsikan menerusi satu penyelidikan yang dijalankan, lebih 70% warga emas di negara ini tiada persiapan pun untuk menghadapi hari tua. Dan perkara itu sebenarnya didedahkan menerusi satu kaji selidik yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia oleh Universiti Putra Malaysia UPM. Dan juga persoalan-persoalan yang dibangkitkan adalah kebimbangan terhadap masalah berkaitan dengan kesihatan. Yang paling utama adalah perkara yang juga dianalisis adalah berkaitan dengan sentiasa berasa sunyi orang-orang bujang ni, kemurungan, masalah kewangan, perumahan, pengangkutan dan juga penjagaan paliatif. Nak bercakap lanjut, saya perkenalkan mungkin kedua-dua tetamu saya, bolehlah kita munculkan diri anda, buka kamera tu. Orang ramai nak tengok ni. Kedua-duanya saya tak pasti masih bujang ataupun tidak. Tetapi yang ada sekarang ini yang cukup popular, Hayat Ishak, Pejuang Hartanah Sdn Bhd. Ini kalau orang tak kenal saya tak tahulah. Dan juga ada yang bertanya kat saya, betul ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ada bahagian warga emas? Ada. Ini orang yang jaganya, Tuan Haji Azmi Kasim. Terima kasih. Assalamualaikum kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Okey, ni ceria ni saya pasti kedua-duanya telah pun berkahwin kan? Alhamdulillah dah kahwin. Okey, alhamdulillah. Tu muka ceria tu. Saya ni mungkin tak kahwin lagi tapi mungkin ada peluang selepas ni. Tetapi sebelum tu kita nak terus melihat kepada kita punya topik bujang atau senang. Bagaimana persediaan kita adalah adakah sesuatu perkara yang akan menceriakan kita selepas hari tua nanti. Tetapi signifikasi kita nak tahu justifikasi bagaimana warga emas keadaan dan juga situasi ini sekarang, kita nak terus dulu bersama dengan Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji ada perincian sedikit berkaitan dengan topik dan juga tajuk kita ni, Tuan Haji. Baik, terima kasih Tuan Ehsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Untuk menyambut kepada pertanyaan tadi kan, apa yang dikatakan dengan siapa warga emas ni dan sebagainya. Kita di Malaysia ni bagi pengurusan hal ehwal warga emas kebanyakannya dikendalikan oleh mana di bawah urusan Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
Jadi kalau ikutkan definisi ni sebenarnya kita telah perakui sejak tahun 1982 lagi, ya, di bawah masa tu di bawah United Nations World Assembly on Aging di Vienna pada tahun itu, bahawa warga emas ni merujuk kepada individu yang berumur 60 tahun dan ke atas. Jadi definisi inilah yang kita pakai di dalam negara ini sejak tahun 1982. Namun begitu, sebenarnya dia ada 2-3 definisi yang diguna pakai di dalam dunia ni. Ada negara-negara, khususnya negara maju, dia guna pakai umur 65 tahun ke atas. Tapi either definition pun sebenarnya is acceptable, diterima, dan tiada yang betul, tiada yang salah. Untuk makluman di Jabatan Kebajikan Masyarakat ni, kita memang ada satu bahagian khusus dipanggil bahagian warga emas. Bahagian ni dah agak lama lah kita wujudkan, dan basically bahagian ni berperanan untuk satunya sudah semestinya adalah dalam konteks awareness lah. Awareness ni maksudnya kesedaran macam tadilah yang dinyatakan oleh Ehsan tadi. Persediaan, preparation untuk kita nak menjadi tua dan sebagainya. Kemudian kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan yang kita sediakan khusus spesifik untuk warga emas, khususnya warga emas yang memerlukan keseorangan dan sebagainya lah. Saya suka biasanya bila kita sebut warga emas ni, bila kita cecah umur 60 tahun ni, saya suka term guna ayat tu, it's not the end of the adventure, it's a new beginning. Jadi itulah, bila kita kata umur 60 tahun ke atas tu, sebenarnya bila kita cecah umur tu, it's a new beginning dalam hal ni. Itu saja. San? Oops. Tak dengar Ehsan. Okey, macam cakap seorang-seorang kan. Kalau bujang dah tak ada orang di sisi tu bercakap lah seorang-seorang. Jadi klasifikasi dia berbeza seperti yang Tuan Haji sebut tadi. Ada yang mungkin 65 tahun dianggap warga emas, ada yang 60 dan sebagainya. Tapi kalau ayat sendiri melihat kepada warga emas ini bagaimana, dan juga mereka yang bujang untuk melalui fasa-fasa kehidupan ini. Mungkin ada mukadimah daripada ayat. Jadi pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Astro Awani kerana sudi menjemput Ahyat, and especially thank you kepada Ehsan. Saya memang selalu suka tengok Ehsan. Tenang je dia wawancara agenda dia dengan dalam berita, rasa macam nak berguru dengan Ehsan. Okay, so Ehsan orang bujang. Okay, Ehsan rupanya orang bujang. Okay, so bila kita bercerita tentang topik ni, bujang dan senang, sebenarnya Ahyat terfikirkan alangkah bahagianya Ahyat sebagai seorang cikgu kalau dapat mendekati golongan-golongan bujang ini supaya dapat memberikan mereka sedikit panduan agar mereka nanti akan senang di esok hari. Itulah sebenarnya tema utama yang Ahyat nak kongsikan, dan Ahyat nak kongsikan tema utama ini dengan 3 huruf RPM yang sebenarnya mewakili 3 kata kunci yang sangat-sangat powerful sekiranya anak-anak bujang, orang-orang muda dapat betul-betul kuasai 3 perkataan ni, insya-Allah dia akan berjaya. So R, yang pertama R mewakili kata kunci rancang. Dan kita bila bercerita tentang rancang ni, ramai orang akan teringat mutiara kata kalau gagal merancang, dia akan merancang untuk gagal. Dan kenapa kita sangat fokus kepada yang gagal ni? Jadi Ahyat nak terbalikkan, I want to flip it over itself, and I want to Ahyat nak suggestkan satu mutiara kata yang baru. Jom kita berjaya merancang supaya kita merancang untuk berjaya. So let's focus on berjaya. Kerana apa yang kita cakap, fikir, rasa, buat, itu semua doa. Itu semua akan memberikan hasil kepada diri kita nanti di masa hadapan. Okey, itu nombor 1, R. P. Kata kunci yang kedua ialah P. Dan perkataannya ialah percaya. Kita kena percaya, barulah kita boleh berjaya. I believe, I achieve. Dan kita percaya kerana kita ada Allah. Allah akan tolong kita. Dan ada 2 kepercayaan, Ehsan. Ahyat ada 2 kepercayaan tentang anak muda, orang-orang bujang. Ahyat percaya semua orang bujang, semua orang muda mahu berjaya.
Itu nombor satu. We must believe that they want to be successful. Itu nombor satu. Nombor dua, kepercayaan Ahyat tentang orang bujang, orang muda ialah orang muda mahu merancang untuk berjaya. Nah, ini membawa kepada kata kunci yang ketiga iaitu M. M ni, orang muda kita sebenarnya kalau nak kata mereka tak merancang itu, macam tak bertindak itu, sebenarnya tak adil. Mereka tak tahu caranya. Dan M inilah yang Ahyat nak kata mudahnya, M mudahnya nak merancang untuk kejayaan sekiranya tahu M master plan. Dan inilah menjadi satu tunjang kepada satu modul Ahyat iaitu master plan hidup ni sekiranya kita boleh didik, kita boleh berikan kesedaran kepada orang muda pada usia muda mereka ini, pada usia mereka sedang bujang sebelum 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4 atau mungkin mereka kekal bujang sehingga ke hari tua. Kalau kita boleh bantu mereka dari segi M ini, master plan hidup, semuanya akan mudah. Sebenarnya semua orang bujang, anak muda nak berjaya, nak merancang, hanya sekiranya mereka tahu caranya. So itulah mungkin hari ini kita nak kupas sedikit sebanyak macam mana nak merancang itu, dan sebenarnya tuan-tuan dan puan, it's very easy, it's very simple and I can share that with you as we go on. Okay. Saya tak sabarlah Ayat bila Ayat cakap ni, dia lepas tu dia bagi abjad ABC. Selalu kan kalau motivator dia memang ada bagi macam tu sebab senang orang nak ingat kan. Betul. Tapi Tuan Haji, betul. Okey, Tuan Haji, ini perkara saya nak tanyakan berkaitan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, terutamanya bahagian warga emas. Sebenarnya apa selok belok dia? Apa hala tuju dia? Mencari orang yang bujang dalam kesunyian? Ataupun mencari bujang yang mungkin ada kekayaan ataupun ada bujang yang hidup dalam kesengsaraan. Apa yang dilakukan oleh Tuan Haji dan juga tim-tim lain untuk melihat kepada golongan-golongan bujang, warga emas dan sebagainya ini, Tuan Haji? Okey, terima kasih Hasan. Saya juga Tuan Ayat tadilah menarik yang dia kongsikan dengan kita sebentar tadi. Terima kasih Haji. Sebenarnya apabila kita sebut tua dan bujang tu, kan, kadang-kadang term tu nampak menyeramkan kata orang tu kan. Bila tua dan bujang maknanya selalu kita terbayangkan apa? Kita akan terbayangkan keseorangan, loneliness kan, keseorangan. Itulah. Jadi sebab itu dalam konteks bahagian warga emas ni, JKM ni, sebenarnya kita tidak kisah sebenarnya individu tu untuk memilih bujang ataupun keluarga dan sebagainya. Yang pentingnya walaupun dia bujang, dia perlu ada satu, kata orang tu, perancangan. Apabila dia mencapai usia tua nanti, apakah persediaan-persediaan yang dia dah sediakan untuk diri dia ataupun apa keperluan-keperluan yang dia ada pada diri dia. Dalam konteks ini sebenarnya kita di Malaysia ni, kita ada satu dasar warga emas negara sebenarnya dipanggil dasar warga emas negara yang telah dinikan pada tahun 2011. So dalam dasar warga emas negara ni dia memberi penekanan, kalau kita tengok yang digambarkan di slide tu kan, dari segi konsep persediaannya macam mana kan, tahap pemikiran, persediaan mental atau kognitif kita macam mana, fizikalnya macam mana dan emosinya macam mana. Jadi dasar warga emas ni sebenarnya salah satu pendekatan yang kita pakai adalah individu yang sebelum menua tu, khususnya yang bujang ni, dia kena prepare, dia kena bersedia dan dia kena melihat perubahan umur ataupun anjakan umur tu bukanlah satu bebanan ataupun kekangan kepada dia, sebaliknya dia kena sentiasa be positif dan sebagainya. Sebab itu penekanan dalam dasar warga emas ni dia ada 4-5 area yang dia bagi penekanan. Satu, walaupun kita bujang, kita mesti fikirkan bila kita meningkat tu kita mesti bujang dengan keadaan yang sihat, penuaan yang sihat maksudnya. Ataupun kalau kita berkeluarga ke apa, kita mesti beri penekanan healthy lifestyle tu kena bagi penekanan. Yang kedua, be positif tadi, kita dah sentuh tadi, sentiasa positif.
tua tu bukan satu masalah sebenarnya, bukan satu bebanan, tetapi suatu yang positif. Macam awal saya cakap tadi, it's a new beginning, new adventure. A new beginning of a new adventure. Bukannya bila kita tua terus duduk di rumah, diam-diam di rumah. Tidak begitu. Yang ketiga, sudah semestinya kita kena sentiasa aktif. Dan yang keempat, yang pentingnya hidup ni walaupun bujang, hiduplah bermasyarakat. Kena ada orang yang menyokong. Kita punya peers ke, kita bersilaturahim ke dengan saudara, dengan adik-beradik saudara mara kita dan sebagainya. Tetapi yang pentingnya, apabila kita bujang, kemudian kita menua dan kita berseorangan, itu satu perkara yang perlu kita elakkan lah, Hasan. Bolehnya. Tuan Haji, saya nak tanya sikit, ini berkaitan dengan ada yang mungkin hidup dia dah berumah tangga, ada anak-anak, tetapi masih ada dalam kalangannya terpaksa bekerja dan juga diabaikan. Tetapi ada juga bujang dan juga tidak berkahwin, tetapi mempunyai pendapatan yang agak baik dan dapat meneruskan hidup itu dengan baik juga. Bagaimana Tuan Haji melihat kepada perkara dan juga perbezaan di antara kedua-dua ini? Pengabaian itu berlaku walaupun ada keluarga dan juga anak-anak, tetapi ada yang bujang, hidup agak selesa, tiada ada kebergantungan itu tiada, tetapi hidupnya lebih baik berbanding mereka yang berkahwin. Ya, ini cabaran lah yang kita kena hadapi, Hasan. Sebab tu saya kata tadi, membina silaturahim tu antara sama ada keluarga, kalau ibu, bapa dengan anak dan sebagainya, yang ini kita kena perkukuhkan dulu. Ini bagi pihak yang berkeluarga lah. Sebab kita di Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri, kita ada lebih kurang 2,500 warga emas yang kita bagi jagaan ni disebabkan oleh pelbagai faktor yang kita tempatkan di rumah-rumah, kita panggil rumah siri kenangan kita. Antara faktor-faktor kenapa dia orang ni terpaksa, macam tadilah adanya berlaku penderaan, pengabaian dan sebagainya. Itu satu bab bagi pihak yang berkeluarga, kita kena pastikan hubungan ikatan silaturahim tu kena diperketatkan. Yang kedua, dalam konteks warga bujang mempunyai kewangan. Jadi sebenarnya sebahagian daripada masalah yang dihadapi bila umur tua tu sebenarnya dah ada jalan penyelesaiannya, sebab dia berkeupayaan, berkemampuan, ada kewangan dan sebagainya. Tetapi bagaimana dia nak menyalurkan kekuatan kewangan yang dia ada tu kepada perkara-perkara yang positif yang boleh memberi manfaat kepada diri dia. Contohnya dengan wang yang ada tu dia menjurus kepada healthy lifestyle, kehidupan yang sihat dan sebagainya. Ataupun dalam konteks ni kita juga ada, ini kalau memang dah tak ada keluarga, tak ada orang nak jaga, kita ada pusat-pusat jagaan yang dikendalikan oleh pihak swasta ataupun NGO yang mengenakan bayaran tertentu bagi orang. Tapi sebenarnya kalau boleh kita nak elakkan sebenarnya untuk kita duduk di pusat-pusat jagaan ni. Tetapi itulah pentingnya bujang ada duit, kena hidup bermasyarakat. Mana ada rakan sekeliling. Sebagai contoh paling mudah lah untuk kita bujang dan hidup bermasyarakat ni, kalau kita duduk di satu-satu taman ni, maksudnya dengan jiran-jiran kita. At least kita tahulah jiran-jiran kita tu. Jadi sekiranya ada berlaku sebarang keperluan, kesusahan dan sebagainya, ada pihak yang kita boleh minta bantuan dalam hal ni. Ayat, ini perkara yang agak penting. Bila kita nak run, ada perlu memang ataupun mempunyai dana cukupnya dalam KWS dalam 5 tahun ataupun 60 lah. Mungkin ada yang nak bersara awal ketika umur 55 tahun. Ataupun kita kena ada 2-3 biji rumah ataupun hartanah yang sangat banyak untuk kita memulakan kehidupan yang lebih baik ketika kita menjadi warga. Halo. Halo. Dah boleh dengar ke? Ya Allah Haji. Nampaknya macam-macam cabaran kita. Satu yang saya suka Tuan Haji Azmir sebut tadi, masa kita dah jadi warga emas, masuk umur 60 tahun, sebenarnya kita kena raikan kerana itu adalah permulaan hidup yang baru. Apa tadi Haji sebut? Perkataan tadi Haji sebut? The new beginning. The new beginning. Wow, saya suka tu. Dan
menjawab kepada soalan Ehsan, sebelum Ehsan terputus tadi, Ehsan tanya, macam mana tu nanti? Umur 60, KWSP-nya macam mana? Perlu ada rumah ke macam mana? Okay, so sebenarnya sebelum nak menjawab itu, Ahir nak bagi satu tips untuk anak-anak muda, kerana mungkin Ahir fikirkan Tuan Haji Azmir ni beliau menceritakan dari sudut pandangan bujang dan tua. Tetapi mungkin Ahir nak nak ambil angle, perspektif sekiranya anda sekarang bujang tapi masih muda, dan bagaimanakah perancangannya supaya mungkin kita lebih berjaya di akhir hayat kita. So mudah, kita ambil RPM tadi tu, kita fokus kepada M dulu ya, master plan. Master plan ni apa sebenarnya tuan-tuan dan puan? Ialah landasan hidup kita. Kalau kita belilah train laju yang boleh pergi 300 km sejam sekalipun, kalau tak ada landasan yang kukuh, yang lurus, yang jelas, yang utuh, train yang berbilion ringgit itu pun tak boleh nak sampai daripada dia berada di mana mulanya ke destinasinya. So sama juga macam kita kena ada landasan hidup tu. Dan dalam master plan ni, dia ada dua lokasi yang sangat penting. Mana kita ada sekarang dan di mana kita nak pergi, ke mana kita nak pergi. Boleh tak tulis dalam ruang chat? Saya lihat ramai juga yang sangat high energy, sangat high engagement dalam ruang chat. Saya nak raikan anda. So kita kena tahu kita kat mana sekarang dan kita nak pergi ke mana sekarang. So untuk orang-orang muda, orang-orang bujang, mungkin jodoh itu adalah rezeki. Dan kita mengharapkan kita pun mendoakan rezeki yang baik-baik. Dan sekiranya rezeki kita atau ujian hidup kita adalah kekal bujang sehingga tua, maka kita lihatlah sebagai satu cabaran, ujian, atau kita lihatkanlah sebagai satu rahmat. Ya? Dan bagi mereka yang ada peluang untuk berkahwin, berkeluarga, ada anak, semua itu kena susun. Now, destinasi mana kita mula dan destinasi ke mana kita nak pergi. I think the most important is untuk anak-anak muda, orang-orang bujang sekarang yang masih muda mungkin, mereka kena fokus kepada mana mereka nak pergi itu. So, saya nak bagi satu tips. Kita kena tahu dua tempat ini. Tempat yang kita nak pergi dan tempat yang kita tak nak pergi. Saya ulang tempat yang kita nak tuju dan tempat yang kita tak nak tuju. Ini sangat-sangat penting. Dan ini satu tips yang saya dapat daripada seorang billionaire, dia berfikir macam ni. I want to know where I want to go and I want to know where I don't want to go and I make sure I don't go there. So sebagai contoh, apakah satu gambaran, kerana manusia ini berfikir dengan gambar. So boleh tak anda berikan gambaran bagaimana anda nak bersara nanti? Bagaimana anda nak tua nanti? Berikan gambaran. Apakah gambaran hidupnya masa anda umur 60 nanti? Sekarang anda mungkin 20 tahun, mungkin anda 25 tahun. Tua muda setahun daripada saya. Tidaklah. Tapi maksudnya masa anda muda, apakah gambaran masa anda sudah berusia nanti? So kena ada gambaran itu. Dan itulah yang anda nak tuju. So we're gonna work hard, we're gonna usaha gigih gagah gila-gila untuk capai apa yang kita hasratkan itu. Kerana mesti jelas. Kalau tak jelas dengan gambar, kita tak boleh nak capai. Manusia berfikir dengan gambar. Okay, katak pink. Anda nampak katak pink tu kan? So kaya, bahagia, selesa, gembira. Kalau tak ada gambar, kita tak akan capai. Kerana tak jelas. Bila tak jelas, tak cukup power. So ada halangan kat master plan kita ni. Alah, halangan kecil-kecil pun kita dah sangkut. Tapi kalau jelas, halangan besar pun, kita boleh lepaskan diri daripada halangan-halangan ini. Okay, so itu satu. Dan nombor dua, kita kena tahu ke mana kita tak nak tuju. So, saya tak nak kesunyian. Saya tak nak kesurangan. Saya tak nak tak cukup duit. Saya tak nak depress. Saya tak nak... okay, so kita kena tahu ke mana kita tak nak pergi. And kena ingatlah, Ehsan dan Tuan Haji mungkin, ialah dalam masyarakat kita dah ajar dah. Kita dah tahu dah 5 perkara sebelum 5 perkara. Apakah 5 perkara sebelum 5 perkara? Mungkin susunannya berbeza dengan anda, tapi hidup sebelum mati. Okey, kita kena ingat tu. Muda sebelum tua, akan berlakunya tua. Kaya sebelum miskin, kita mungkin boleh jadi miskin. Sihat sebelum sakit. Apakah preparation kita? Lapang sebelum sempit. So, semua itu akan memaksa kita berfikir bagaimana nak bersedia sekarang, kerana semua itu dah dijanjikan tuan-tuan dan puan. Tak boleh nak elak.
Dan dunia inilah tempat kita kena bersusah-susah berusaha. Akhirat nanti pun belum tentu kita boleh berehat, tetapi sudah tentu syurga nanti tempat kita nak berehat. So sekarang ini tempat kita kena berusaha sementara kita mampu, sementara kita bujang, sementara kita muda mungkin, bujang dan muda. Kalau nak senang itu sebenarnya senang kalau kita susun itu. So jawapan ringkas kepada soalan Ehsan tadi tu, itu mukadimah kepada soalan tu. Tapi jawapan ringkasnya, semua boleh diatur. So Ahyat tak nak bagi tahu macam ni Walaupun Ahyat ni dikenali sebagai cikgu hartanah, pengasas komuniti pejuang hartanah, tak semestinya solusi kepada semua masalah hidup kita adalah hartanah. Kat sinilah problem bila anda berjumpa cikgu hartanah. Oh, solution untuk sakit kepala, masalah berat badan, masalah kasih sayang dalam keluarga, masalah kewangan adalah saham. Kalau cikgu hartanah, hartanah. Kalau jus buah Amazon lah yang akan selesaikan semua masalah hidup. Tak boleh lah macam tu. Tak adil. So Ahyat sebagai cikgu hartanah nak bagi tahu boleh gunakan hartanah sebagai peralatan dalam master plan kita. Supaya kita bersara usia tua nanti dalam keadaan selesa. Ehsan dengan Haji, ada satu contoh, ada seorang pakcik ni yang menjadi salah satu ikon dalam komuniti kami, komuniti pejuang hartanah. Beliau ni simple man. Ahyat pernah berjumpa beliau di satu masjid dekat Kota Damansara. Dia ni orang bandar utama. Dan dia sembang-sembang pasal hartanah. Dia kata, Ahyat baguslah Ahyat mendidik anak muda tentang hartanah. Pakcik ni pandai sangat. Pakcik cari rumah yang boleh sewa RM1,000 je. Oh, hebatlah pakcik ni Alhamdulillah, mudah. So saya tanya, pakcik, kalau dah habis bayar, baguslah ada RM1,000 tu kan? Alhamdulillah. So saya tanyalah pakcik tu, pakcik ada berapa biji rumah? Dan dengan begitu kering dan sempoi, dia jawab, pakcik adalah 30 lebih rumah. So boleh tak kita darabkan 1,000? So pakcik ni dia cakap, tak adalah Ahyat, pakcik bos tak ada, kerja pakcik kutip sewa lah, adalah seorang staff. So adalah duit nak manja-manjakan cucu, nak hidup. So inilah contoh seorang pakcik dari bandar utama yang dah merancang hidupnya masa awal supaya dia akan selesa masa dia sudah tua nanti. So sebenarnya ada masa, especially if you are in the 20s, 30s, masih ada banyak masa. 40s, 50s dah kena usaha gigih lebih sedikit. Now of course if you are in the 60s, kalau dah tak rancang, dan kita perlulah ada some safety net from the government, bantuan masyarakat, kejiranan NGO untuk membantu kumpulan yang ini. Tapi itulah ceritanya Ehsan. So siapa nak jadi macam pakcik bandar utama? Jom. Ayat, bila Ayat sebut tadi, ada satu perkara yang tak boleh hilang daripada kepala saya ni adalah katak pink. Saya tak tahu, saya cuba nak buang, tapi masih ada lagi katak pink tu dalam kepala otak saya. Okey. Okey, tadi ada satu soalan daripada kita nak meraihkan bersama-sama dengan yang mengikuti kita ni. Soalan daripada Zaharul Izam, dia kata Assalamualaikum, selamat pagi. Soalannya adakah sekarang ada fasiliti jagaan berbayar yang dikendalikan oleh kerajaan? Katanya pengalaman dia pergi ke luar negara di mana pihak kerajaan ada menyediakan fasiliti jagaan berbayar bersubsidi dan dia melihat model tabung haji yang menguruskan penempatan jemaah haji adalah terbaik yang boleh dijadikan rujukan. Mohon pandangan dan juga nasihat daripada Tuan Haji. Okey, terima kasih. Saya ingin menyatakan juga sebenarnya apabila dalam konteks warga emas ni, bila persediaan tadi Ahyat dah kongsi dengan dari segi kewangan dan sebagainya, kadang timbul juga persoalan di peringkat kita sendiri. Bila kita bujang, kita warga emas, duit banyak, kemana hala duit tu nak digunakan kan? Jadi ini kalau dalam konteks ini sebenarnya bila kita peringkat warga emas ni, yang pertamanya penekanan yang paling penting ialah dalam konteks penjagaan kesihatan. So penjagaan kesihatan ni memang perlukan kewangan yang peruntukan, sesuatu peruntukan yang mungkin kalau ni banyak. Tapi kalau kita sihat, Alhamdulillah. Jadi sebaiknya kewangan tu kita gunakan satu untuk perkara yang berkaitan dengan kesihatan ni tadi. Mana menyihatkan tubuh badan,
pemakanan yang sihat dan sebagainya. Okay, yang keduanya, kalau kita ada keuangan yang mantap, yang baik ini tadi, kita kena salurkan kepada usaha-usaha untuk menguatkan kita punya kekuatan kognitif kita, spiritual kita dan sebagainya. Dalam hal ini, bila seseorang itu telah berusia, sudah semestinya keupayaan fisiologi, psikologi dia tu kadang-kala mula menurun dan sebagainya. Kebimbangan kita sekarang ni ialah tendensi tanda-tanda berlakunya demensia dalam diri kita, especially bila kita mencapai umur yang berkenaan. Jadi yang penting sekali bila kita ada keuangan ni, fokuskan pada dua area ni dulu. Satu, kesihatan tubuh badan tadi, fizikal, sama ada melalui pemakanan dan sebagainya. Yang kedua, kesihatan kita punya kognitif dan mental. Hanya bila kita ada dua perkara ini, jadi isu berkaitan keperluan rumah orang tua ke rumah penjagaan tu kita boleh eliminatekan secara perlahan-lahan. Yang ketiganya, bahawa bila dengan adanya perkara-perkara ini, di peringkat kerajaan, JKM sendirilah, kami ada menyediakan sebenarnya rumah orang tua, kita panggil rumah seri kenangan dan sebagainya. Tetapi fokus kita macam kita nyatakan bahawa rumah seri kenangan kita ni lebih kepada warga emas yang tadi tu tak ada kemampuan, tak ada duit, ditinggal, diabai dan sebagainya. Ini yang kita bagi jaga. Tetapi di luar sana sebenarnya ada pusat-pusat yang diuruskan dengan begitu baik oleh pihak-pihak swasta dan sebagainya. Namun begitu, buat masa ni kos bulanannya itu memang agak tinggi. Tetapi kita menggalakkan adanya penubuhan pusat-pusat ini sebab kita tahu keperluan di masa akan datang tu semakin banyak. Kita tak mau berlaku satu keadaan di mana contoh di negara maju lah yang mempunyai ramai warga emas ni, kita kata Jepun. Di Jepun ni dia ada satu ni dia panggil kodokushi. Kodokushi ni iaitu keadaan di mana warga emas tu meninggal berseorangan. Maksudnya dia duduk dekat rumah tu, dia tak ada hubungan dengan siapa pun benda semua. Tahu-tahu sebulan 2 bulan baru dikesan dia ni dah meninggal sebenarnya di dalam rumah. Itu dia panggil kodokushi tu. Jadi perkara-perkara ni yang kita nak kena elakkan. Sebab itu di Malaysia ni kita ada pusat-pusat jagaan tu tadi kalau yang ni, tetapi buat masa ni penubuhan ni dia tak menyeluruh di Malaysia ni. Dia concentrated banyak di kawasan-kawasan bandar saja. Contoh kata di KL, di PJ dan sebagainya. Dia belum ada lagi di kawasan-kawasan lain yang luas lah. Contoh kata di negeri-negeri di sebelah pantai timur dan sebagainya. Tapi ini juga faktor yang baik. Sebab di negeri-negeri ini maknanya silaturahim tadi, kekuatan tanggungjawab anak-anak ahli keluarga tu masih utuh, masih kekal. Yang mengambil berat dengan yang pentingnya bila bujang dan umur warga emas ni tadi, tiga perkara tadi. Yang satu kesihatan diri, kognitif dia, dan yang ketiga saya ulang sekali lagi ni, kena berhidup bermasyarakat supaya kita ada hubungan dan mengelakkan berlakunya loneliness ataupun orang panggil emptiness yang kosong sebab orang semua dah keluar dan sebagainya. Kalau yang berkeluarga pun, anak-anak sekarang ni kena keluar, dia bekerja dan sebagainya. Dan ada juga yang berlaku sekarang ni dalam konteks yang berkeluarga ni, dia panggil generation sandwich. Dalam satu rumah tu ada 3-4 lapis generasi yang duduk dalam satu rumah. Ada datuk, nenek, kemudian ibu bapa, anak, malahan ada cucu. Makna sandwich generation. Yang mana cabaran especially sekarang ni kan, PKP ni dengan masalah keperluan keuangan yang mendesak ekonomi dan sebagainya, yang perlu betul-betul kalau kita ada keupayaan sekarang ni kena bersedia. Bujang ni lah, kena bersedia
sama ada melalui simpan duit ke, melalui tadi hartanah ke apa ke, benda semua kena ada supaya bila kita capai umur warga emas tu tadi, kita boleh gunakan keuangan tadi untuk benda-benda yang saya nyatakan tadi lah satu. Haji, Tuan Haji, ini selalu orang tanya dalam tempoh macam usia sekarang ni 20-an 30-an, patut tak kita ambil insurans berbayar tu dahulu ataupun ada kebergantungan kita persediaan untuk sebenarnya nanti kita boleh saja pergi ke hospital-hospital ataupun klinik-klinik kerajaan bila usia tua. Keperluan mendesak ini adakah perlu ataupun tidak? Dalam keadaan sekarang ni dengan negara kita yang semakin maju ke depan ya semua, saya tak boleh nafikan bahawa keperluan insurans tu sangat tinggi. Kita tak boleh bergantung sepenuhnya kepada perkhidmatan percuma di peringkat hospital. Sebab kita tahu sekarang ni pun hospital dengan jumlah kes yang banyak dan sebagainya memerlukan kadang menyebabkan lewat dalam kita nak mendapatkan perkhidmatan yang kesihatan yang baik. Sebab lebih-lebih lagi sekarang ni kan COVID ni dan sebagainya. Jadi insurans ni sebenarnya saya personally lah, bukanlah ini polisi jabatan tidak, tapi personal saya menyatakan bahawa itu salah satu perkara yang memang buat pada masa sekarang dan akan datang sangat perlulah dalam hal ini. Sebab dia merupakan satu alternatif kepada kita bagi membolehkan kita mendapatkan perkhidmatan. Cuma isunya balik pada ni mungkin ayat kena bagi advice nanti. Upaya tak upaya ni bujang-bujang ni nak potong insurans ni apa benda semua bulanan ni kan. So, kena tanya pada ayat ni macam mana ni nak membantu dalam hal ni. Ambil di usia muda sebenarnya lebih baik kerana apabila kita ambil di usia dah tua, premium dia tinggi. Sangat tinggi. Jadi nanti lagi menyusahkan. Mungkin ayat lebih pandai tu explain ni. Sebab bila emas tu makin lama dia makin mahal kan. Okey, Ayat, ini mungkin boleh gabung teruslah beberapa persoalan daripada Azhar dan juga Rezo. Dia nak tanya berkaitan dengan aspek kewangan yang menjadi faktor utama dalam perancangan kehidupan. Soalan dia banyak, tapi nanti mungkin Ayat boleh rangkumlah. Bagaimana untuk merancang dalam aspek membina kekeluargaan, ramai orang muda yang bercerai awal dalam tempoh awal perkahwinan. Jadi apakah persediaan yang lebih menjurus kepada tempoh jangka panjang? Dan juga daripada Rizzo adalah pelaburan terbaik untuk para bujangan pada waktu bujangan menjamin kehidupan pada usia emas ataupun belia nanti. Silakan Ayat. Wow, so ialah kita lihat data-data terkini kan tentang perceraian. Ialah saya pun ada anak-anak kecil, membayangkan bagaimana pula kalau harga rumah, kalau harga emas meningkat nilai, kita suka. Tapi kalau statistik tentang perceraian itu meningkat, kita pun semakin bimbang dan semakin risaukan kepada anak-anak kita in the future kan. Sebenarnya kan saya melihat kepada persediaan bersara, persediaan hari tua, persediaan kewangan, pelaburan ini, kita berguru, kita mencari ilmu, kita berusaha mencari ilmu dan meningkatkan pengetahuan kita tentang perkara-perkara itu. Contohnya sekarang ni tengah trending cryptocurrency, Bitcoin, saham. Kita sanggup spend beribu-ribu masa untuk belajar. Tetapi saya fikir kita tak belajar dan kita tak betul-betul serius tentang nak berkahwin tu. Dan berkahwin ni pun kena belajar. I mean, sebagai contoh, I give you a simple example. Bayangkan dalam semua student yang coaching Ahyat, dah 20,000 student pun dah belajar dengan Ahyat daripada tahun 2012. Kita boleh lihatlah mungkin 60% atau 70% mereka yang berkahwin, dah ada pasangan hidup, tidak boleh duduk semeja bercerita tentang duit. Ahyat pernah coaching dengan student yang memang dia bergaduh depan saya. Aduh, ini pun satu masalah juga ni. Bayangkan, so perkara ini merupakan salah satu contoh bahawa a lot of couples are not ready to share their lives together.
If you're not ready to share your finances together, and imagine kalau suami atau isteri ada apa yang kita namakan akaun rahsia atau merahsiakan tentang akaun. I mean, saya tak tahulah Haji, kita orang lelaki ni bila kahwin, semua orang lelaki dia tahu satu nasihat ni, jangan bagi tahu isteri berapa gaji kita sebenar. seolah-olah macam ada memo untuk semua suami baru. Ini nasihat turun ke temurun. But these are some of the wrong ideas, like lagi besar pendapatan, lagi besar keraknya. Siapa ajar benda-benda ni? Oh, kita gagal merancang untuk gagal. Siapa yang mengajar benda ni? Inilah masyarakat kita yang mouth to mouth ni yang mengajar benda-benda yang tak betul. So kita kena flip it over, kita kena ubah. Kita kena betul-betul ada ledakan pemikiran baru dalam kalangan orang-orang muda, and kita kena menyangka semua ni, all this old wisdom that it's not relevant anymore, and we have to change. So that is just some of the things that I see lah, that kita kena prepared untuk live together. And one of the biggest issue dalam perceraian ialah kewangan. And imagine kita nak pilih kat mana nak makan malam ni pun boleh gaduh suami isteri. You nak makan apa? Apa-apalah sayang. I tak tahu masak apa-apa. Okay. So benda tu pun boleh bergaduh. Pasal masak pun boleh. Tu membawa sampai ke tua tau. Oi, dia simpan dalam. Dia simpan dalam. So Haji tu tersenyum tu mesti ada kisah-kisah. So I mean, Ahiyat pun dah berkahwin dah sekian lama pun, these are the small issues. Can you imagine nak masak apa malam ini pun jadi masalah? Can you imagine how you handle your money? Okay, Ahiyat nak cerita satu benda tentang isteri saya. So I cover most of the expenses in the family. So saya risau, isteri saya ni naik gaji, saya risau. Duit you pergi mana? Dia macam mengelak-ngelak kan. Tapi satu hari, okay, corner dia, perangkap dia, okay, cerita habis-habis. Mana duit you pergi? Okay, tak adalah. Caranya ialah senang. Kalau nak pasangan hidup anda bercerita tentang ke mana duitnya pergi, anda dulu kena dedahkan dulu. Duit anda pergi ke mana? So, saya ceritalah duit ni pergi ni. Okay, so dia nak bercerita. So, syukur Alhamdulillah, isteri saya ni, a big chunk of her money goes to her parents. And savings dia sendiri. So imagine we are not that open about money. So macam mana kita nak hidup bahagia suami isteri? Seriously, this is one of the issues. And another issue is, tak semua suami isteri, keluarga solat berjemaah, makan sama-sama. Imagine baca Quran sama-sama, tonton video-video yang bagus-bagus sama-sama. So there's no kesamaan sekarang. There's so many ways to communicate, but families today do not communicate. We do not communicate enough. Saya ada satu undang-undang. Bila daddy balik, dia ada satu mangkuk tu, letak, okay, I don't want to play with my phone, I want to play with you. Okay. So, masa meja makan, no handphone, no gadgets. Okay. So kita nak kena belajar balik macam mana nak hidup dan bahagia dalam keluarga. Because we are going so far away from the proper way because of all this new lifestyle and kesibukan and so on. So that's a quick answer lah about, I mean, I'm not a family guru, but itulah sedikit sebanyak, because perancangan kewangan, perancangan untuk membeli harta tanah, dia sangat terlibat dengan psikologi suami isteri. Dan itulah satu benda yang Ahiyat pun dah belajar throughout the years mengajar. Ahiyat dah 18 tahun dalam dunia harta tanah. Tapi hanya mula mengajar dalam nak masuk tahun ke-10. Dan saya lihat cabaran yang lebih besar itu nanti kepada suami isteri yang nak merancangkan untuk hari tua mereka. Ini soalan saya nak tanyakan daripada kita punya peserta lah, kepada kedua-duanya, mulakan dengan Tuan Haji, lepas tu Ahiyat lah. Bila saya baca soalan ni, saya terkenang satu lagu, ada lirik dia tulis menyatakan macam ni, termenungku sendiri. Lagu raya kan. Tapi Tuan Haji dan juga Ahiyat, bila kita cakap pasal benda ni, ada soalan daripada Rahmat dan Sahad. Dia kata bagaimana pula warga emas yang bujang ni, yang dah berharta, semua ada, tetapi dari segi pengurusan psikologi, emosi dia gagal. Kadang-kadang duduklah seorang-seorang, termenung, duit ada, harta ada, tapi tak tahu nak buat apa. Kita mulakan dengan Tuan Haji. Okey, ini
sangat menariklah soalan ni. Bila sebab tadi pun saya sentuh mengenai bab apa ni emosi ya, buat psikologinya dan sebagainya. Tadi pun kita ada sebut emptiness lah, itu lain dan sebagainya lah. Jadi betul lah pentingnya mengisi kekosongan dalam hati tu, dalam jiwa tu tak semestinya diisi dengan berkeluarga sebenarnya. Kerana itu kita di bawah dasar warga emas negara tu tadi, kita ada sebenarnya perkenalkan satu sistem dipanggil community based program yang kita panggil pusat aktiviti warga emas, di mana dia macam kelab warga emas sebenarnya. Kita menggalakkan warga-warga emas ni, khususnya yang bujang lah, supaya dia tak seorang kat rumah ni, untuk keluar dari rumah, pergi ke pusat aktiviti warga emas ni. Sekarang ni kita ada 143 pusat aktiviti warga emas. Wow. Yang mana dikendalikan sendiri oleh warga emas sendiri. So jawatan kuasa, dia ada jawatan kuasa, pengurusi, ada ni semua kat situ. Melalui ini, dia akan menjalankan aktiviti program yang pelbagai sebenarnya. Saya ambil contoh kadang-kadang dia orang ni ambil slide pun dah tunjuk tu, pusat aktiviti warga emas. Cuma data tu 132 tu data tahun lepas. Yang sekarang ni 143 lah. So mereka ni berkumpul sebenarnya. Kalau you all jumpa dengan warga emas ni berkumpul, sonok kita kelakar dia buatnya dengan dia orang ni. Dia macam orang bujang muda-muda berkumpul juga dia punya sembang ni. Bukannya sembang macam mana kan. Dan dia orang ni buat aktiviti mengikut minat dia orang ni. Saya ambil contoh ada satu pusat aktiviti di Johor di area Keluang sana. Grup ni warga emas ni dia buat zapin. Dia wujudkan pasukan zapin ni dari kalangan warga emas sahaja semua ahlinya. So dia buat aktiviti menarik dan kami dah bawa grup ni merata ni ke satu Malaysia ni buat persembahan, buat pertunjukan dan sebagainya. Itu contoh satu je, kita ada 143 lagi yang melangkah. Kalau kita pergi Sabah Sarawak pula pun ada pusat aktiviti ni. Di sana jangan ceritalah. You masuk-masuk je, kalau you tak nyanyi satu lagu, you memang tak boleh. You datang tu kena nyanyikan satu lagu untuk dia orang sebab program-program macam ni yang dia orang sangat minat. Jadi bagi mengelakkan emosi ni dan sebagainya, menjadi seorang dan sebagainya, dalam konteks kerajaan kita ada sediakan platform. Tapi itu apa yang disediakan oleh kerajaan. Ya. Tapi kalau melibatkan individu, diri sendiri ini yang saya katakan tadi, banyak platform-platform lain yang kita boleh bermasyarakat. So yang pentingnya apabila kita sedar kita berseorangan, jangan kita buang konsep bermasyarakat tu. Berseorangan tak apa, tetapi mesti disulami dengan konsep bermasyarakat. Sama ada bermasyarakat dengan ahli-ahli Korea di surau ke, bermasyarakat dengan persatuan taman ke. Sebab itu di negara-negara maju, persatuan ataupun kelab warga emas ni sangat, budaya berpersatuan warga emas ni sangat tinggi. Ini yang kita nak kena pupuk dan tanamkan di dalam negara kita supaya budaya berpersatuan ni atas perkara yang positif sebab bila kita janganlah berpersatuan atas perkara yang ini, dan jangan, yang penting jangan libatkan politik dalam persatuan ini. Itu yang paling penting. Bila ada elemen tu dia kacau sikit lah persatuan tu. Yang penting libatkan elemen-elemen yang menyokong. Maksudnya dari segi kesihatan. Kalau pawai-pawai ni kita memang ada jadual dah. Ada kelas mengaji ada. Kelas menyanyi pun ada. Tak ada masalah. Ingat warga emas tak nak menyanyi ke? Dia orang nak join juga benda-benda ni. Jadi inilah antara benda saya kata dalam konteks emosi ni tadi, diri sendiri tu kena ke depan. Walaupun you bujang, jangan sekali-kali you tutup ruang untuk bermasyarakat. Tapi kalau you bujang, you tutup juga ruang untuk diri you ke hadapan bermasyarakat, then banyak masalah yang akan terjadi lah. Cerita-cerita politik ni kadang-kadang boleh bawa gaduh kan Haji kan? Jangan. Okey. Ayat silakan Ayat. Ya, okey. So bujang di usia yang tua, berharta tapi sunyi.
gagal urus emosi. Satu perkara yang kita kena faham, harta tidak membawa kebahagiaan. So this is a very good example. Oh, saya ni berjuang bersungguh-sungguh, usaha bersungguh-sungguh, gigih, gagah, gila-gila. Untuk apa? Untuk harta, untuk duit, untuk material. Kerana kita ingat itulah yang akan membawa kebahagiaan. Rupa-rupanya tidak. Inilah satu konsep yang kita kena faham. Kenapa kita buat semua ini? Ini satu soalan yang kita mesti tanya kepada diri kita. Why do we do what we do? Kenapa kita berjuang habis-habisan ni? Oh, saya nak kaya, saya nak harta, saya nak material, saya nak kereta, saya nak duit banyak, saya nak gaya hidup. So, kita ni kena betul-betul faham kenapa kita nak semua ini. Dan rupa-rupanya bila Hayat kaji, bila Hayat pun membaca, bila Hayat pergi coaching, bila Hayat melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan ini, sebenarnya kita buat semua ini untuk apa? Bukan untuk semua itu, tapi untuk bahagia. We just want to be happy. And if that thing that you are fighting for doesn't make you happy, then it's just a wrong thing to fight for. Kita nak happy, dan kenapa orang nak kaya ialah kerana kita nak apa? Kita nak happy dan kita nak ada pilihan. Nak ada pilihan. So bila kita ada berharta, ada duit, kita ada pilihan untuk hidup, untuk pergi ke kedai mana, untuk beli barang apa, untuk pergi dapat rawatan sebagaimana. So we want to be happy and we want to have choices. So bagi mereka yang ada masalah untuk urus emosi, mudah je. Hayat nak bagi satu tip. Orang yang paling kaya, yang paling bahagia adalah apabila orang yang boleh memberi. Itu je. And bukan nak memberi duit itu, memberi harta itu, tapi mungkin dia nak memberi attention, dia nak memberi nasihat, memberi masa, memberi kepakaran, memberi something. So bila kita memberi, kita ada rasa significance. Bila kita ada rasa significance, macam saya suka apa yang Haji Azmir sebut tu tadi, bila kita ada community, ada jemaah, ada persatuan, kita ada aktiviti, we feel that we are part of something bigger and we have something to contribute positively to, itulah yang kita akan rasa tak ada emosi-emosi negatif. So let's start there. Let's start at giving. And how do you give when you are older? And how do you become more significant? Tapi Haji, saya nak sebut, saya tak pernah tahu pasal power. Memang power sangat. Pusat aktiviti warga emas. Pusat aktiviti warga emas, seriously, Hayat nak nanti nak sembang-sembang PM tepi dengan Haji Azmir. Boleh, sila. Kalau kita anak-anak muda ni dalam komuniti pejuang tanah boleh kerjasama dengan pihak power ni, at least dia akan memberikan sedikit rasa sedar diri, rendah diri, dan rasa nak memberi kepada orang-orang muda sekarang ini. Dan itu saya fikir akan menjadi pencetus semangat untuk anak muda nak jadi lebih berjaya. Kerana mereka mungkin melihat keadaan orang-orang tua di situ, mungkin mereka nak memberi lebih kepada mereka. So I think this is amazing lah. Power, betul lah power ni. Power kan, sebab dua perkara yang boleh menyentuh perasaan kita apabila kita melihat wajah-wajah warga emas dan juga apa yang berlaku kepada anak-anak kecil contohnya. Dan juga tapi yang Hayat cakap tadi, nak jumpa dengan Tuan Haji, jangan lupa kontak saya, kita pergi sekali. Boleh. Allah, sila. Astro Awani bersama dengan Power. Ya, okey. Sebelum kita mengakhiri ni, ada satu perkara lah saya nak tanya kepada kedua-duanya, sebab kejap lagi saya nak minta kedua-duanya untuk buat conclusion secara ringkas. Tapi untuk Hayat dan juga Tuan Haji, ini satu perkara yang kadang-kadang orang yang berusia remaja ataupun yang berusia belia ini fikirkan. Kadang-kadang kita memikirkan perlu kita berbelanja sekarang sebab kita tak tahu usia kita sampai mana. Kalau kita simpan banyak pun belum tentu kita sampai ke usia 45 tahun ataupun ke usia 60 tahun. Kita nak mengelakkan persepsi itu. Ini contoh kan, kadang-kadang ada orang cakap boleh je keluar dari KWSP contohnya. Keluar KWSP awal sikit, kita tak tahu lagi kita dapat hidup sampai umur 50 atau tak, contohnya lah. Okey, mungkin Tuan Haji dan juga Hayat boleh melihat kepada nilai persepsi ini macam mana? Hayat dulu ke saya dulu? Sila Hayat. Okey, Hayat dululah. Okey. Alright, okey. Jadi kita yalah, okey, so
orang muda sekarang ni dia ada satu racun dalam minda mereka. YOLO. You only live once. So, kita muda, kenapa kena tunggu tua? Kita kena belanja apa yang kita ada. Enjoy sekarang. Kita mesti beli happiness. Kita kena beli experience. Kita jangan menyimpan, kita jangan membeli harta yang memerangkap, memenjara kita. So macam-macam yang disebut macam tu kan. Tapi kan inilah perancangan ni, kita tak tahu kita akan pergi bila. Kita ada tarikh lahir, kita tak tahu tarikh pergi kita. Dan biasa kan kita dengar dalam masyarakat ada juga mutiara kata yang bagus. Kalau bayangkan kita ni berusaha seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi dan beramal dan beribadatlah seperti kita akan pergi hari esok. I think this is very powerful. Dan kenapa ada mentality macam tu? Dan kita pun saya cepat-cepat nak dapatkan hadis Rasulullah yang kata apa? Sekiranya di tangan kamu ada benih kurma dan kamu tahu bahawa esok akan berlaku kiamat, maka hendaklah kamu menanam dan jangan biarkan hari kiamat berlaku tanpa menanam benih kurma tersebut. Subhanallah. So, kalau esok pun the end of the world, kita still kena berusaha. Dan itu sebabnya Allah tak bagi tahu kita tarikh kita pergi tu nanti. Kerana nanti kita jadi malas, kita jadi hilang harapan. We must always fight. And maybe the last bit I want to share is, kita berjuang ni, kita berusaha ni bukan untuk semasa kita hidup. Kita percaya bahawa there is an afterlife. Dan hidup setelah mati itu akan jadi lebih panjang, lama, sehingga abadi lamanya. So kenapa pendek sangat pemikiran kita sehingga tarikh kita pergi itu? Sekiranya kita pergi esok, kita nak kebahagiaan itu, kejayaan itu sehingga kita masuk syurga nanti, and that is abadi. So that's just something that I want to share. Okay, soalan Ihsan tu memang berat. Padu. Saya padu tu saya pun nak kata orang tu nak memihak ke sana pun susah, nak memilih ke sini pun susah sebab mengambil kira. Sebab saya ambil contoh bila kita fill in the boots, orang yang pada masa sekarang ni memang terputus, tak ada kewangan yang ni dan sebagainya. Definitely dia hanya memikirkan survival dia bukan untuk 10 tahun akan datang, dia memikirkan survival dia pada hari ni dan esok. Jadi itu yang saya agak sukar tu nak memberikan side mana yang kita rasa yang bersesuaian bila kita ni. Nanti kalau kita kata tak boleh, kita kena fikir masa depan, orang kata boleh lah sebab you tak rasa macam mana I rasa. Macam tu kan. Tapi apa hal pun bagi saya kita kena di dalam mana pun kena berpada-pada. Saya faham hari ini dan hari esok perlu difikirkan, tetapi kita janganlah habiskan semuanya untuk hari ini dan esok. Kena sedikit, walaupun ada, kena buka ruang sedikit, walaupun tak banyak mana untuk hari yang akan mendatang ke depan lah. Especially apabila kita dalam peringkat usia tua tadi, kerana kita tahu bahawa dalam konteks bila kita telah tua tu, cabaran-cabaran dan kos-kos kehidupan kita pun semakin masa tu agak tinggi untuk kita tanggung. Jadi kena win-win situation lah, kena ni, jangan terus abaikan yang akan datang tu. Tinggalkan sikit lah tinggalkan sikit untuk yang akan datang tu. Tuan Haji dan juga Ayat, kita nak melihat kepada kesimpulan mungkin secara tuntasnya daripada kedua-duanya, sebab bila kita bercakap berkaitan dengan jodoh, bujang, antara perkara yang menjadi rahsia ketika ini adalah berkaitan dengan jodoh. Kita tak tahu bila kita berkahwin, tetapi dalam masa yang sama ini adalah usaha kita juga untuk ke arah yang lebih baik. Tetapi secara konklusinya daripada Ayat dan juga Tuan Haji, bagaimana untuk kita melihat kepada perkembangan seseorang individu, tak kisahlah dia berkahwin ke tak berkahwin ke, ada anak ataupun tidak, berkeluarga dan sebagainya, untuk dia mengharapkan ataupun melihat kepada satu perjalanan hidup yang lebih baik seperti yang Ayat sebut dan juga Tuan Haji sebut.
tersebut. Kalau susah sekarang tidak bermakna kita akan susah untuk kemudiannya. Dan juga begitu juga sebaliknya. Kita merancang tapi Tuhan yang menentukan. Silakan Ayat dan juga Tuan Haji, kita mulakan dengan yang paling emas dululah. Tuan Haji mungkin macam Ihsan kata tadi kan, Ihsan sangat nyatakan tadi, saya pun nak nyatakan jugalah, bujang kita sekarang tak bermakna kita bujang pada masa tua nanti. Mana tahu waktu umur 60 tahun tu kita dapat jodoh, siapa yang tahu kan. Jadi possibility tu sentiasa ada, dan kita tak boleh nafikan bahawa dalam usia warga emas pun 60 tahun berlakunya perkahwinan. Jadi kita sentiasa terbukalah dengan ni. Apa yang saya boleh katakan bahawa dalam hal ini apa-apa hal pun persediaan tu kena difikirkan, jangan terus abaikan. Walaupun dalam usia kita muda, bujang sekarang ni tak ada ni, saya tak payah simpan duit banyak-banyak sebab saya tak ada keluarga pun semua kan. Jadi kena beringat juga. Kerana who knows, siapa tahu di masa akan datang, kita tak tahu. Dan sebenarnya sekiranya at least ada persediaan tu akan memberikan lebih keringanan dan kesejahteraan kepada kita lah dalam mengharungi usia warga emas tu nanti, Hasan. Itu saja. Juga Ayat. Okey, jadi sebagai konklusi, Ayat nak sebut bahawa Malaysia ni, masa depan Malaysia milik orang muda. Jadi jom anak-anak muda yang sedang menonton, mungkin anda warga emas, anda ada anak-anak muda. Apa kata kita bantu anak-anak muda ni? Anak-anak muda ni mereka potensi mereka luar biasa. Ayat lihat anak-anak muda sekarang ini, saya rasa macam tak setuju kalau nak dikatakan bahawa anak-anak muda sekarang ni manja, malas, short attention span, macam-macam dikatakan tentang anak muda. Tetapi percayalah, anak-anak muda sekarang mereka lah yang paling bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran masa sekarang dan masa depan. So kita kena pastikan anak-anak muda kita ni akan mencipta dan mencapai potensi mereka yang sebenar. Dan bagaimana kita nak bantu anak-anak muda? Kita kena bantu mereka dengan dua perkara, kesedaran dan ilmu. Ini adalah dua senjata yang paling luar biasa kalau kita boleh berikan kepada anak-anak muda. Kesedaran, the awareness, where are you now, where do you want to go, what kind of life do you want, what kind of life you do not want. Kita berikan kesedaran itu. Kita berikan kesedaran tentang bagaimana orang biasa-biasa akan hidupnya macam mana di hari tua. Tak cukup pendapatan, tak cukup kewangan, tak cukup itu ini, tak cukup kasih sayang. Kita kena wujudkan kesedaran itu. Dan kemudian kita berikan mereka ilmu. Dan tunjukkan jalan macam mana nak mencipta kejayaan ini di hari tua. Tapi tuan-tuan dan puan, di akhir kata ini, semua ini tidak akan bermakna sekiranya kejayaan itu hanya di dunia. Dan kita nak segala usaha kita ni tidak sia-sia di dunia. Kita berjaya di dunia dan akhirnya kita akan mencapai kejayaan yang abadi di akhirat nanti. So, segala yang kita lakukan semasa kita muda, tua di dunia adalah untuk mencapai kejayaan itu nanti. Mencapai syurga Allah. Okay, so jom. There's a lot of things that we can do, brothers and sisters. If you are young, rejoice. We are living in the best time in the history of human beings. So jom, we create so much wealth, so much value, and kita memberi kebaikan dan manfaat kepada masyarakat. Let's do it. Let's go. With Astro Awani. Yay! Saya tak puaslah bercakap dengan Tuan Haji dan juga Ayat ni. Saya percaya nanti kita akan ada lagi platform yang lebih besar untuk InsyaAllah boleh. Pada ini sebab bila kita bercakap ni kita bukan menyentuh saja untuk yang bujang tapi untuk yang dah berkahwin, yang dah warga emas dan juga golongan-golongan remaja ini. Tapi terima kasih, banyak soalan yang tak sempat saya bacakan yang diajukan ada dalam WhatsApp saya ni tapi tak sempat. Tapi insya-Allah nanti ada ruang dan juga masa kita power bersama dengan Tuan Haji Boleh insya-Allah. Okey. Sila jemput kepada peserta dan juga yang menonton
untuk workshop kali ini, tapi sekalung penghargaan juga kepada rakan-rakan sekretariat daripada SU Awani yang mengetengahkan isu ini, sebab perkara ini perlu dibincangkan. Terima kasih kepada Azman, Fairuz, Dino, ada Amy Chan, Linda dan juga yang lainlah yang terlibat. Terima kasih banyak-banyak. Ruang dan juga masa daripada Ayat dan juga Tuan Haji sangat-sangat dihargai. Banyak soalan tak dapat dijawab. Mungkin nanti saya akan WhatsApp ataupun bertanya secara peribadi. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ingat, apa yang berlaku hari ini mencorak kita bagaimana untuk menjadi sesuatu yang lebih baik di usia emas tua kita. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.